Dari Uthman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sekali lagi cikgu dapat bersama-sama dengan para pelajar untuk slot sejarah menengah rendah untuk tingkatan 2. Okey, untuk makluman para pelajar, juga ibu bapa serta guru-guru, tuition online Perlis Mengaji merupakan kerjasama di antara Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Sebelum itu, cikgu mohon supaya para pelajar bersedia dengan buku catatan dan alat tulis sebelum cikgu memulakan sesi pengajaran pada hari ini. Baiklah para pelajar, sebelum itu cikgu ingin perkenalkan nama cikgu. Cikgu ialah Cikgu Masliza binti Muhammad Noor, merupakan guru di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra. Tajuk pada hari ini ialah kesinambungan kita sebelum ini 6.1, iaitu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Tapi hari ini cikgu sambung kepada subtopik 6.2 ialah kegemilangan Kesultanan Johor. Okey, untuk makluman para pelajar, tetapi pada hari ini kita berfokuskan kepada 2 elemen. Yang pertama ialah pusat perdagangan yang unggul dan kedua pengurusan pelabuhan. Baiklah, untuk pusat perdagangan yang unggul, kita berfokus kepada pusat perdagangan dan pelabuhan Interport. Tetapi pusat perdagangan dan pelabuhan Interport ini kita akan berfokus kepada 4 aspek yang penting. Okey, baiklah para pelajar, kita melihat yang pertama iaitu kedudukan yang strategik. Mengapa Johor Riau itu, pelabuhan Johor itu dikatakan kedudukan yang strategik? Okey, untuk makluman para pelajar, ini merupakan peta negeri Johor ataupun kerajaan Johor Riau, di mana kita ingin melihat beberapa pelabuhan yang terkenal. Yang pertama, kamu pelajar boleh tengok, iaitu Johor Lama yang cikgu bulatkan ini, yang berwarna orange ini. Ini ialah pelabuhan yang pertama. Yang kedua ialah Batu Sawar dan yang ketiga ialah Pancor. Okey, baiklah para pelajar, ketiga-tiga pelabuhan ini iaitu Johor Lama, Batu Sawar dan juga Pancor mudah untuk dimudiki oleh kapal besar. Maksudnya di sini dimudiki ini maksudnya ialah untuk dilalui ataupun dilintasi oleh kapal besar. Maksudnya boleh dilalui sampai ke Batu Sawar. Okey, tambahan lagi, pelabuhan ini sangat strategik kerana mempunyai sungai Johor yang lebar dan juga luas. Kalau pelajar lihat peta yang di sini, melihat bahawa kedudukan sungai Johor begitu lebar dan juga luas. Okey, seterusnya kita melihat kepada aspek ini yang cikgu bulatkan ini untuk menunjukkan kepada pelajar ketiga-ketiga pelabuhan yang cikgu katakan tadi, iaitu Johor Lama, Batu Sawar dan juga Pancor, terletak di kawasan yang strategik kerana dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat.
Maksudnya di sini secara tidak langsung, kawasan ini iaitu di Johor lah, di Sungai Johor ini tidak berlaku pelanggaran ataupun kemalangan di antara kapal dagang dari timur dan barat. Secara itu menunjukkan bahawa pergerakan kapal dagang lebih sistematik akibat daripada kedudukannya yang terletak di tempat yang strategi, iaitu di mana? Iaitu di kawasan Selatan Selat Melaka. Ini merupakan kawasan Selatan Selat Melaka. Okey, seterusnya para pelajar boleh melihat bahawa Pelabuhan Riau terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik, iaitu Pelabuhan Riau itu kalau kita tengok dalam peta, ia berada di bawah negara Singapura kalau hari ini ya. Okey, elemen yang kedua kita melihat ialah tumpuan para pedagang. Kerana apa? Pelabuhan Intraport menjadi salah satu kawasan yang strategi akibat daripada tumpuan para pedagang dari beberapa negara dan juga kawasan. Yang pertama ialah pedagang dari China. Yang kedua ialah dari Belanda. Yang ketiga dari Gujarat. Yang keempat, pedagang dari Inggeris. Dan yang kelima, pedagang dari kerajaan lain alam Melayu. Maksudnya kerajaan lain alam Melayu, khususnya kepada kerajaan dari Perak, Selangor, Pahang. Okey, seterusnya ialah pedagang dari tanah jajahan daungan. Contohnya seperti Jambi. Okey. Selain itu, tumpuan para pedagang juga di Pelabuhan Intraport, iaitu Pelabuhan Johor ini, kita melihat kepada pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan. Di mana pedagang Johor, iaitu di mana pedagang Jawa tidak berminat untuk berdagang dengan Portugis di Melaka kerana cukai yang dikenakan oleh Portugis kepada para pedagang adalah sangat tinggi. Okey, kemudian kita melihat pedagang Siam memasarkan hasil pertanian mereka, contohnya iaitu okey, para pelajar ingat ni apa dia ni? Ni bukan pulut, ini ialah beras. Pedagang Siam sehingga kini pun kita melihat bahawa beras merupakan ekspor utama mereka ya. Okey, yang ketiga kita melihat mengapa Pelabuhan Johor menjadi Pelabuhan Intraport, kerana merupakan pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Ini merupakan elemen yang ketiga dalam Pelabuhan Intraport. Okey, apa yang menjadi kawasan tersebut? Hasil apa? Kita para pelajar boleh melihat. Okey, contohnya barang dagangan yang dibekalkan dari tanah jajahan dan naungan Johor ialah ada 3. Yang pertama iaitu lada hitam. Okey, lada hitam ini diambil ataupun dibawa dari Jambi. Lada hitam yang kita duk masak tu, para pelajar masak sup ke, ini lada hitam. Okey, yang kedua ialah biji timah. Okey, ini kawasan ini ialah biji timah yang mana dibawa masuk dari Kelang, Sungai Ujong, Benam, Pulau Bangka, Sumatera. Okey, ini biji timah gambarnya, tetapi ini cikgu beri tunjuk kepada pelajar yang telah hancur seperti serbuk, tapi kalau kita tengok dia ada yang berketul-ketul. Okey, yang ketiga ialah emas. Okey, emas contohnya dibawa masuk dari Indragiri. Ini contoh emas, ada yang serbuk seperti biji timah. Ingat para pelajar bahawa barang dagangan yang dibekalkan dari tanah jajahan daungan Johor ialah lada hitam, biji timah
biji timah dan juga emas. Ingat, sebab selepas ini berakhirnya pengajaran saya, kita akan ada slot quizzes untuk para pelajar. Laksanakan dan kodnya saya akan bagi sebentar lagi. Okey, seterusnya kita tengok pula barang tempatan lain yang dibekalkan di Pelabuhan Johor. Okey, yang pertama para pelajar boleh lihat iaitu kelapa kering, garam, damar, kelembak. Okey, ini contoh kelembak. Yang mana kelembak ini merupakan salah satu tanaman yang digunakan untuk ubat dan wangiannya. Kalau daun dan juga akar kelembak ini kita gunakan sebagai antioksidan. Okey, kemudian sagu, ada pokok sagu. Pinang ni pokok pinang, buah pinang. Okey, kemudian ikan masin daripada pelbagai jenis ikan. Kemudian periuk belanga, lilin, kayu gaharu. Okey, ini contoh kayu gaharu, bukannya bentuk seperti sarang burung tak. Ini kayu gaharu yang telah dikeringkan. Okey, kesemua barang tempatan ini dibekalkan oleh maksudnya yang datang dari kawasan seperti Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang, Nani dan juga Rembau. Okey, ini ialah barangan tempatan yang dibekalkan oleh kawasan yang cikgu nyatakan tadi. Baiklah para pelajar, kita teruskan lagi. Okey, ini ialah kawasan pelabuhan Batu Sawar yang berwarna hijau yang cikgu bulatkan ini. Okey, pelabuhan Batu Sawar ini untuk makluman para pelajar merupakan pusat perdagangan barangan yang dibawa dari negara China. Okey, baiklah para pelajar, seterusnya kita melihat bahawa selain itu, apa yang dibawa oleh pedagang dari negara China ialah seperti benang emas, kain sutera putih, barang tembikar, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaga. Okey, selain itu kita melihat bahawa pedagang Gujarat juga membawa kain, wangian dan juga manik. Okey, untuk makluman para pelajar, pedagang-pedagang ini merupakan pedagang yang berdagang di Pelabuhan Johor. Okey, kemudian kita melihat juga pedagang Jawa membawa beras selain daripada pedagang Siam. Okey, seterusnya kita melihat Johor juga mendapat pekalan beras yang diniagakan oleh pedagang Siam. Maksudnya di sini ialah selain daripada pedagang Jawa, pedagang Siam juga turut membawa beras iaitu hasil pertanian mereka. Okey, di sini para pelajar sudah jelas bagaimana pedagang-pedagang ini membawa hasil yang mereka ada di negara mereka dan dibawa ke Pelabuhan Johor untuk dikomersialkan. Okey, yang terakhir ialah, sebelum tu cikgu tunjuk ini ialah contoh tembikar yang dibawa dari negara China selain daripada kain sutera putih. Okey, yang terakhir untuk elemen pelabuhan perdagangan dan pelabuhan entrepot ini kita melihat kepada kesibukan Pelabuhan Johor Riau. Okey, ini dibuktikan melalui apabila terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di Pelabuhan Johor. Maksudnya di sini bukanlah yang dalam sesuatu masa yang agak singkat tetapi mengambil masa yang begitu lama untuk mereka berlabuh di Pelabuhan Johor. Angka ini diambil apabila pelajar melihat nanti ada
petugas-petugas yang mencatat kemasukan para pedagang di Pelabuhan Johor. Okey, contohnya para pedagang dari beberapa negara kita lihat seperti pedagang yang menggunakan datang ke Pelabuhan Johor seperti daripada Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu. Okey, seterusnya kita tengok ilustrasi Pelabuhan Johor Riau yang begitu pesat dan membangun. Ini ialah ilustrasi yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kapal-kapal dari negara yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Kesibukan di Pelabuhan Johor ini sama seperti kita tengok pada masa dulu, iaitu kesibukannya di Pelabuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, para pelajar, seterusnya kita masuk subtopik iaitu elemen yang kedua iaitu pengurusan pelabuhan. Okey, pengurusan pelabuhan ini cikgu akan terangkan kepada 5 aspek penting. Namun cikgu pecahkan kepada huruf A hingga E. Jadi para pelajar boleh lihat apabila cikgu menulis huruf A ataupun ada simbol A, itu menunjukkan aspek yang pertama. Baiklah. Okey, aspek yang pertama kita melihat bahawa pengurusan pelabuhan ini lain selain tidak bukan ialah kemudahan pelabuhan. Okey, baiklah para pelajar boleh lihat bagaimana pemerintah pada masa itu kita melihat di mana telah menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barang. Tujuan gudang bawah tanah ini digunakan untuk menyimpan barang supaya tidak berlaku kebakaran. Okey, seterusnya ialah menyediakan pegawai terlatih. Okey, pegawai terlatih ini disediakan untuk mengendalikan urusan perdagangan supaya tidak berlaku pergaduhan ketika urusan jual beli ataupun ketika urusan perdagangan berlaku, iaitu antara pedagang keluar dan masuk. Yang ketiga ialah membekalkan barang keperluan yang diperlukan oleh pedagang. Contohnya kalau kita tengok tanah Melayu begitu terkenal dengan lada hitam dan juga rempah ratus. Baiklah pelajar, untuk aspek yang kedua ialah urusan jual beli. Okey, pada masa dulu bukan sahaja di Kesultanan Melayu Melaka tetapi di bawah pemerintahan Kerajaan Johor Riau juga terdapat urusan jual beli, di mana sistem urusan jual beli ini dilakukan secara tukar barang dan juga melalui sistem mata wang. Tukar barang ni bermaksud ialah katakanlah pedagang dari Siam memerlukan rempah ratus akan bertukar dengan Kerajaan Alam Melayu, iaitu Kerajaan Alam Melayu inginkan beras, mereka pula inginkan rempah ratus, berlakulah sistem tukar barang. Walaupun benda ini berlaku, ia tidaklah berlaku secara adil kerana kuantitinya ialah berbeza, tidak dapat secara kasar, Kemudian cikgu ingin menjelaskan bahawa kepada para pelajar bahawa sistem mata wang ini wujud ketika Sultan Aladdin Rakyat Shah I yang mana baginda telah memperkenalkan sistem mata wang tersebut. Baiklah, mata wang yang disediakan oleh Sultan Alauddin Rakyat Shah I yang mana baginda telah memperkenalkan mata wang emas, iaitu dikenali sebagai mas. Okey, ini ialah gambar mata wang emas yang digunakan ketika
pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah I. Ingat tak siapa Sultan Alauddin Riayat Shah I? Okey, baginda ini, cikgu ulang balik, baginda ini merupakan pengasas kepada Kesultanan Johor Riau yang mana beliau merupakan Raja Haji. Okey, yang seterusnya mata wang perak. Mata wang perak ini digelar sebagai ataupun dikenali sebagai kupang. Okey, ini dia ada simbol tulisan Jawi di sini. Kalau pelajar jelas, di sini nampak ni yang cikgu tandakan. Seterusnya ialah mata wang timah yang dikenali sebagai katun. Okey, kalau mata wang ini dia lebih bersifat bergerigi dan gelap berbanding dengan perak. Timah ini lebih gelap berbanding dengan perak. Dia bergerigi, bergerigi kasar. Okey, selain itu, selain daripada mata wang emas, mata wang perak, mata wang timah, pada akhir abad ke-18 terdapat juga mata wang asing yang turut digunakan seperti dolar Sepanyol, dolar Mexico dan juga duit Belanda. Okey. Untuk makluman para pelajar, pengurusan aktiviti di Pelabuhan Johor ini kita melihat ditugaskan kepada Syah Bandar. Golongan Syah Bandar yang menguruskan pelabuhan di Johor. Okey, tugas Syah Bandar kita melihat ialah yang pertama, menguruskan sistem jual beli, kutipan cukai pelabuhan. Okey, kutipan cukai pelabuhan cikgu akan terangkan dalam aspek sistem naungan ya nanti. Okey, yang ketiga ialah menetapkan ukuran dan timbangan barangan. Okey, di sini cikgu ingin berikan contoh kepada pelajar yang mana menetapkan ukuran dan timbangan barang. Yang mana setiap bahara lada hitam, saya sebutkan, setiap bahara lada hitam dikenakan 6 cukai keping emas. Maksudnya duit shilling tadi yang berwarna emas itu kena ada 6 keping. Kemudian setiap bahara timah dikenakan 10 keping emas. Maksudnya bahara di sini ialah timbangan ataupun kilogram. Maksudnya timbangan ataupun kilogram. Setiap bahara lada hitam dikenakan 6 keping emas. Bahara itu bermaksud kilogram. Berapa kilogram yang dikenakan. Okey, yang ketiga, aspek yang ketiga ialah sistem naungan. Okey, sistem naungan inilah yang cikgu nak jelaskan kepada pelajar tentang kutipan cukai pelabuhan sebentar lagi. Okey, maksud sistem naungan ni ialah di mana satu kerajaan yang mempunyai kuasa yang besar memberi naungan kepada kuasa yang kecil, ataupun yang mana kawasan ataupun pedagang dari negara lain datang ke Pelabuhan Johor akan dijaga oleh beberapa golongan seperti bendahara ke, Temenggong, Laksmana, Raja Indra Bongsu ke, iaitu akan dijaga. Maksudnya dijaga, akan dipantau setiap masalah itu perlulah dimaklumkan kepada individu ataupun individu yang menjaga mereka. Okey. Baiklah, kita lihat sistem naungan ini. Para pelajar boleh melihat di mana melibatkan pedagang luar dan pedagang tempatan. Okey, pedagang luar dan pedagang tempatan ini mendapat naungan daripada beberapa orang, iaitu Bendahara, Temenggong, Laksmana dan Raja Indra Bongsu. Okey, pada pendapat cikgu, sistem naungan itu begitu bagus kerana
tidak akan berlaku pertelingkahan sekiranya pedagang-pedagang luar ini mendapat khidmat naungan daripada beberapa individu ini, yang mana setiap masalah yang mereka hadapi di Pelabuhan Johor itu boleh merujuk kepada individu yang dipegang oleh mereka. Yang seterusnya ialah sebahagian hasil keuntungan. Di sini bermaksud sebahagian hasil keuntungan itu akan diberi dalam bentuk cukai perdagangan. Contohnya kita melihat bahawa pedagang dari Siam membawa beras dan hasil keuntungan jualan mereka itu perlu diserahkan kepada penaung. Maksudnya perlu diberikan kepada yang memberi naungan tersebut. Kalaulah pedagang itu dari Siam mendapat naungan daripada bendahara, jadi hasil keuntungan yang pedagang Siam itu perolehi perlulah diberikan kepada bendahara. Itu maksudnya secara teliti untuk cikgu sampaikan kepada para pelajar. Okey, sistem naungan ini secara tidak langsung dapat memudahkan pedagang untuk mendapat surat kebenaran daripada Belanda. Dan secara tidak langsung kita melihat bahawa para pedagang mudah berlayar di Selat Melaka tanpa ancaman ataupun gangguan dari pihak Belanda. Okey, cikgu harap para pelajar faham tentang sistem naungan ini. Okey, seterusnya yang aspek yang keempat ataupun D, peranan orang laut. Peranan orang laut dalam Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Johor ini sama sahaja, iaitu mereka itu begitu mahir dalam aktiviti laut. Okey, baiklah kita lihat tugas atau peranan orang laut. Yang pertama ialah mengawal pelabuhan, pelabuhan di negeri Johor. Kemudian penunda kapal dagang, maksudnya pembawa. Kemudian penunjuk arah kepada pedagang. Pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka. Kemudian mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau, iaitu menjadi tentera angkatan laut. Kalau kita lihat pada hari ini, iaitu Malaysia, yang mana mengawal di perairan Johor dan Selat Melaka, kita melihat kalau tugasnya kita tengok kepada Tentera Laut Diraja Malaysia. Selain itu, kita boleh melihat kalau hari ini juga Paskal dan juga ataupun pasukan gerakan marin. Itu adalah yang mana menjaga laut perairan negara kita, iaitu Malaysia. Okey, seterusnya yang terakhir, pelajar-pelajar boleh melihat saya letakkan elemen E, huruf E, itu merupakan aspek yang terakhir, aspek kelima, kemudahan membaiki dan membina kapal. Okey, kemudahan membaiki dan membina kapal ini selain tidak bukan ialah peranan orang laut. Peranan orang laut kerana orang laut begitu mahir dalam membina kapal. Okey, pelabuhan di Johor ini sangat sesuai untuk membina kapal besar kecil untuk aktiviti perdagangan. Orang yang mahir dalam membina pembinaan kapal sudah pasti orang laut. Dan orang laut ini membina kapal seperti kolek, banting, pencacak, balok dan pencalang. Okey, kapal-kapal ini ialah bersesuai dengan aktiviti di pesisir pantai. Okey, para pelajar boleh lihat beberapa contoh gambar untuk menunjukkan kapal yang dibina oleh orang laut, iaitu yang pertama kapal ini iaitu banting.
Yang kedua ialah pencalang. Pencalang dia punya layar ini berbeza dengan bantin. Kalau pencalang layar dia lebih lebar, kalau bantin dia punya layar dia banyak. Okey, yang terakhir ialah balok. Dia punya bawah pun dekat kapal ini berbeza dengan bantin dan juga pencalang. Okey. Apabila berakhirnya 5 aspek ini, bermaksud berakhirlah tajuk cikgu untuk pengurusan di pelabuhan kerajaan Johor. Namun, selain itu cikgu akan minta para pelajar supaya melaksanakan kuisis sebentar lagi. Sebelum itu, cikgu harap para pelajar telah fahami akan dua elemen yang cikgu nyatakan tadi, iaitu berkaitan dengan pusat perdagangan yang unggul dan juga pengurusan pelabuhan. Okay, untuk pusat perdagangan yang unggul ada 4 elemen yang saya katakan tadi. Saya letakkan huruf 1 sampai huruf 4. Kemudian pengurusan pelabuhan ada huruf A sampai E. Saya ulang balik, pusat perdagangan yang unggul saya letakkan nombor 1 sampai nombor 4, manakala pengurusan pelabuhan saya letakkan huruf A sampai E. Okey, baiklah para pelajar. Saya harap para pelajar telah bersedia untuk melaksanakan kuizi selama 10 minit. Selepas itu kita akan berbincang soalan jawapan. Okey, untuk soalan kuizi ini terdapat 10 soalan sahaja, yang mana para pelajar boleh masuk laman web Quizizz dan klik join game, yang mana kodnya ialah 1717814. Saya ulang, 1717814. Para pelajar perlu jawab dengan teliti kerana soalan tersebut ada yang memerlukan 1 jawapan, ada yang memerlukan 2 jawapan. Peka kepada kehendak soalan dan jawapan yang diutarakan adanya yang agak mengelirukan para pelajar. Sebab itulah saya mohon tadi supaya para pelajar mencatatkan isi penting ketika sesi pengajaran yang disampaikan oleh saya. Okey, para pelajar boleh menjawab soalan kuisis tersebut, iaitu kodnya saya ulang 1717814. Saya ulang 1717814. Okey, saya bagi masa kepada para pelajar sebelum saya ke laman web Quizizz untuk para pelajar mencatatnya. Ada 10 soalan sahaja ialah berbentuk objektif. Okey, saya harap para pelajar salin kodnya dan boleh mula menjawab. Okey, baiklah, saya teruskan kepada laman web tersebut. Okey, ada 10 soalan. Okey, ada 42 student. Okey, masih menjawabnya ialah Auni Zulaika, Risha Umaira, Aina, Nurisha Amni, Muhammad Haziq Haikal, Muhammad Afif, Adam Iskandar, Zarif, Farin Haikal, Ain Hasanah, Maisarah Mustafa, Nurul Afifah, Naufal Azlan, New, Izzatul Iman, Maisarah Zainal,
Harif Hazimah, Danih Nizam Nazatul, Nur Afrina Muazzam, Harif Mirza, Ashraf Hakimi, Alia Wajihah, Kuhanis Fitri, Nur Fitri, Nurin Haikal, Ada Hakimi, Nur Kristina, Khairunisa, dan Maisha, manusia. Ialah manusia yang menjawabnya. Nik Muhammad Aiman, Luqman Putri, Aiman Ashraf, Afif Farhan, Tasha, Ajmal, Muhammad Arif, Kuratul. Okey, para pelajar jawab berhati-hati sebab soalan ini kebanyakan mengeliru para pelajar. Okey, setakat sekarang Auni Zulaika tengah menjawab dah 4 soalan, ada 6 lagi. Okey, bagus. Okey, tengok betul-betul soalannya ialah, cikgu baca. Antara berikut, pedagang manakah yang tidak menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan Johor Riau? Yang mana yang tidak melakukan hubungan perdagangan, ya? Okey, yang seterusnya ialah apakah barang dagangan yang dibekalkan oleh pedagang Gujarat di pelabuhan Johor? Ada saya sebutkan tadi. Okey, antara berikut, yang manakah merupakan faktor Johor menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan interport? Okey, soalan ini soalan checkbox, maksudnya ada 2 pilihan jawapan. Okey, maklumat berikut menunjukkan kesibukan di pelabuhan Johor Riau. Antara berikut, kapal berdagang yang datang ke pelabuhan tersebut adalah dari mana? Portugis ke? Belanda ke? Okey, gambar berikut merupakan jenis mata wang yang digunakan di pelabuhan Kesultanan Johor Riau. Pilih pasangan yang betul berkaitan dengan mata wang tersebut. Ingat, mata wang ni ialah yang cikgu sebutkan tadi. Kalau para pelajar perasan, saya sebut dia gelap, dia bergerigi, daripada kategori apa? Okey, maklumat berikut menunjukkan peranan orang laut, penunjuk arah, pengawal di perairan, penunda di kapal dagang. Selain daripada peranan tersebut, orang laut juga ditugaskan untuk takkan mengawal orang laut. Takkan mengawal kenaikan barang. Mengawal kenaikan barang tiada kaitan dengan orang laut. Apakah peranan Raja Indra Bongsu terhadap Kesultanan Johor Riau? Okey, Raja Indra Bongsu ni dia dalam elemen yang mana dia sama tugasnya dengan Bendahara Laksmana Temenggung. Okey, apakah kesan penggunaan peralatan seperti kolek dan pencacap terhadap masyarakat kerajaan Johor Riau? Ingat, kolek dan pencacap yang telah dibuat oleh orang laut. Okey, apakah peranan batu sawah? Peranan batu sawah ni pelabuhan. Peranan pelabuhan batu sawah. Okey, Kesultanan Johor Riau maju dan unggul dalam bidang perdagangan. Sebagai warga negara, apakah perasaan anda tentang kemajuan perdagangan yang dicapai oleh negara kita? Ini soalan kebat. Maksudnya dia nak tengok apa perasaan kamu apabila Kesultanan Johor Riau ini maju dan unggul dalam bidang perdagangan. Okey. Okey, 59 individu. Okey, masa mencemburi kita. Faster adik-adik. Okey, tahniah Nik Muhammad Aiman. Betul, 10/10. Tahniah Aiman. Nik Muhammad Aiman. Nik Muhammad Aiman beberapa individu banyakkan memang mengikuti slot saya. Okey, cepat adik-adik.
Nur Mu'i. Oh, Umi Hanin pun ada join. Okey. Teruskan. Go Aris 3 ikhlas. Amir Nazran. Yang last ni Amir Nazran. Nurul Nisrina. Okay, go. Ada masa sikit lagi sebelum kuis ini ditutup. Okey. Masa tinggal lagi 3 minit untuk para pelajar menjawabnya. Sepuluh soalan. Tapi 10 soalan betul-betul menguji kefahaman kamu berkenaan dengan subtopik ini. Okey, boleh melihat nota-nota yang telah cikgu berikan tadi untuk kamu menjawabnya. Okey, faster. Okey, 63 orang. Masa tinggal lagi 2 minit adik-adik. Okey, siapa ni? Okay, Dania. Good job, Dania. Okay, ada sikit lagi masa, adik-adik. Okay. Muhammad, apa ni? Muhammad Afif. Okay, go. Ada 6 soalan lagi. Baru masuk. Nama apa? Okay, Raimi. Go, Raimi. Okay. Masa tidak mengizinkan kamu ya. Tapi cikgu mohon supaya cepat menjawabnya. Untuk sebelum kuis ditutup. Okey. Kita tengok. Okey, 65 orang pelajar. Melibatkan, kita refresh balik. Okay, Nurin. Okay, good job Nurin. Nurin 10/10. Okay, go. Ashraf Hakimi. Tinggal 1 lagi soalan untuk awak jawab. Okay, cikgu bagi masa lagi. Sebelum ditutup. Ingat, ada soalan yang memerlukan jua jawapan. Iaitu di mana kalau pelajar melihat kalaulah soalan itu berbentuk check box, maksudnya dia minta 1 sahaja jawapan. Minta 2 jawapan. Tengok betul-betul soalan itu. Ada soalan yang sangat memerlukan 2 jawapan seperti antara berikut yang manakah merupakan faktor Johor menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan interport. Ingat, ini ialah 4 aspek yang cikgu nyatakan tadi di permulaan pengajaran saya. Okey. Okey, 66 siapa yang last sekali masuk ni cikgu nak tengok. Sebelum kuis ditutup adik-adik. Siapa? Okey, Nur Kristina Dalilah.
Christina Dalila. Christina, take your time nak jawab. Jangan kalut-kalut. Dan awak baca betul-betul soalan apa kehendak. Soalan. Okey, cikgu refresh lagi sekali dan kuis akan ditutup buat adik-adik. Okey, 66 orang yang menjawabnya. Yang tu. Okey, kita tengok soalannya. Baiklah para pelajar, kita tengok pada soalannya ialah sorry. Kejap, cikgu masuk semula. Okey. Kita tengok jawapannya. Okey, jawapannya. Okey, sorry. Terlebih pula dah. Cikgu tersalah masuk. Iaitu, okey. Antara berikut pedagang manakah tidak menjalinkan hubungan dagang dengan kerajaan Johor Riau? Okey, sudah pasti jawapan dia adalah pasti. Gujarat memang melaksanakan hubungan perdagangan dengan kerajaan Johor Riau yang mana dia membekalkan kain, wangian, Cina pula kain sutra, tembika, teh. Okey, soalan nombor 2 ialah apakah barang dagangan yang dibekalkan oleh pedagang Gujarat di Pelabuhan Johor? Iaitu kain, sagu, gaharu, kelembak ini iaitu barangan tempatan yang didagangkan dari Kelang, dari Sungai Ujong. Okey, itu adalah jawapannya. Okey, kemudian antara berikut yang manakah merupakan faktor Johor menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan entrepot? Yang 4 aspek itu yang cikgu tulis nombor 1 tu, iaitu tumpuan pedagang dan kesibukan pelabuhan Johor Riau. Keselamatan menjadi ancaman ataupun pusat membekalkan hasil laut ini memang tak tepat. Ini saja yang cikgu letakkan. So, jawapan dia ialah tumpuan pedagang dan juga kesibukan pelabuhan Johor Riau. Okey, soalan yang keempat ialah terdapat 500 hingga 600 buah kapal yang didagangkan di Pelabuhan Johor. Maklumat berikut menunjukkan kesibukan di Pelabuhan Johor Riau. Antara berikut kapal pedagang yang datang ke pelabuhan tersebut adalah dari Portugis. Dia ada banyak lagi contoh-contoh kapal seperti kapal Siam, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu nak menunjukkan bahawa faktor kapal pedagang yang berlabuh di Pelabuhan Johor. Okey, gambar berikut menyebutkan jenis mata wang yang digunakan di Pelabuhan Kesultanan Johor Riau. Okey, mata wang ini yang diperkenalkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Pilih pasangan yang betul berkaitan dengan mata wang tersebut. Jawapan dia ialah wang timah katun. Wang emas ini digelar sebagai emas, bukan jongkong. Wang perak ini digelar sebagai apa? Cuba belajar tengok balik. Wang tembaga dinar, tidak ada kaitan dinar ini. Okey, nombor 6. Maklumat berikut menunjukkan peranan orang laut. Yang pertama, penunjuk arah, pengawal di perairan, penunda kapal dagang. Selain daripada peranan tersebut, orang laut juga ditugaskan untuk jawapannya mengawal keselamatan di perairan Selat Melaka dan juga Johor. Okey, apakah peranan Raja Indra Bongsu terhadap Kesultanan Johor Riau? Soalan ini dalam aspek sistem naungan, iaitu di mana jawapannya ialah menaungi para
pedagang. Menjaga kehidupan masyarakat. Tapi masyarakat tu siapa? Dia lebihkan kepada para pedagang. Menjadi pembela masyarakat. Masyarakat itu siapa? Jadi jawapan yang diberikan agak seakan-akan, tetapi sebenarnya dia mengirukan para pelajar sebab perkataannya ialah masyarakat. Menjaga kebersihan pelabuhan. Tidak ada dalam tu. Soalan 8, apakah kesan penggunaan peralatan seperti kolek pencacap terhadap masyarakat Kerajaan Johor Riau? Jawapan dia ialah memudahkan pengangkutan, iaitu yang dibina oleh orang laut. Soalan ke-9 ialah apakah peranan Batu Sawah? Peranan Batu Sawah ialah sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Ada 2 jawapan. Sebab tu saya tulis check box. Saya tak tulis multiple choice. Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Okey, soalan yang terakhir ialah Kesultanan Johor Riau maju dan unggul dalam bidang perdagangan. Sebagai warga negara, apakah perasaan anda tentang kemajuan perdagangan yang dicapai oleh negara kita? Sudah pasti kamu berasa bangga akibat daripada kejayaan Kesultanan Johor Riau dalam bidang perdagangan. Baiklah. Secara tidak langsung, 10 soalan telah pelajar laksanakan dan tahniah kepada 69 orang pelajar ia mengikuti kuisis. Baiklah para pelajar. Soalan kuisis telah pun tutup. Mohon supaya para pelajar mengambil soalan ini sebagai salah satu kepada usaha pelajar untuk memahami subtopik yang telah diajar oleh guru. Sehubungan dengan itu, berakhirlah untuk pengajaran ini yang berfokuskan kepada 2 elemen, iaitu pusat perdagangan yang unggul dan pengurusan pelabuhan. Cuma cikgu tak masukkan dalam aspek persuratan. Persuratan insya-Allah pada masa yang akan datang. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat belajar para pelajar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.